sekali kita kena buat analisis pada sama macam tadi, iaitu pada positive cycle dengan pada negative cycle. Jadi kita buat dulu analisis step yang pertama. Untuk selesaikan yang ini, step yang pertama kita kena kira dulu voltage pada secondary ni. Voltage pada secondary ni, apa rumus dia tadi? So yang pertama, step 1. Okay, step 1 adalah calculate secondary voltage Vsec. Okay, so kita akan gunakan V primary over V secondary sama dengan N1 over N2. Okay, jadi minta tolong kira berapakah voltage secondary. Apakah voltage secondary? Kira dulu saya nak ambil anak saya sekejap. Okey, berapa? Dah kira belum? V secondary daripada rumus ni kita akan dapat 20. N2 over N1 darab dengan V primary. Berapa dapat tu? 20. 20. Okey. Ni kalau siapa yang confuse lagi lah. Ni N1, ni N2. Dia punya lilitan tu. Kita panggil dia primary winding. 20 volt. So ini dia punya V secondary peak lah. Kalau terlupa tadi, dia punya signal tu rupa dia macam ni. Macam ni kan? Macam ni. So ini adalah 20, ini adalah negatif 20. Kita ni belum sampai DC lagi, masih lagi dekat pulse setting. So ini adalah V secondary punya, V peak punya signal. So ini adalah T. Okay. Boleh tak kirakan saya dia punya frekuensi, input frekuensi. V secondary punya frekuensi berapa? Ini V secondary. Kalau dia punya V primary, sama je rupa dia. V primary pun sama, cuma dia punya amplitude tu je berbeza. Sini 240, sini negatif 240. Sekarang saya nak T. T dekat sini. Dia punya masa untuk satu cycle. Macam mana? Apa rumus dia tadi? 1 dia punya T adalah 1 over F in. Saya panggil dia F in sebab bahagian input. Kalau sini output. Kalau bahagian sini kan, ni output. Okay, so adalah 1 bahagi dengan 50. Saya rasa kita akan dapat 0.02 second. Ataupun kalau kita tukar, kita akan dapat 20 millisecond. Jadi dekat sini adalah 20 millisecond. Masa untuk satu cycle 20 millisecond. Okay, lepas tu matlamat kita sekarang ni, kita nak dapatkan dia punya output voltage signal. Ni signal ni, apa dia punya signal? Signal dia rupa macam mana? Okay. Saya kena tolak ni ke bawah dulu. Okay. Dah masing-masing dah lukis belum ni? Lita ni. Saya kena lukis balik sekejap. Okay, kita ada V secondary.
Saya lukis macam ni lah, maknanya nak lukis penuh. So saya ada V secondary kat sini, positif, negatif, V secondary. Lepas tu saya ada dia punya bridge tu. Macam ni. Sebab rupa dia macam ni lah yang dipanggil bridge ni. Okay. Lepas tu macam ni, macam ni. Lepas tu sini kita ada ground. Lepas tu sini kita ada output tu. Positif, negatif, V out. Betul tak? Okay. Jadi D1, D2, D3, D4. So kita ada D1, D2, D3, D4. Kalau ikut soalan ni, ya. D1 tu balik tak? D1 sini. D2, D3, D4. Apa yang terbalik? Dia punya Terbalik arah ke sana, Okey. 1, 2, okey. Saya betulkan balik. Jadi macam ni. Okey. Kalau saya tengok soalan ni, diode praktikal ke diode ideal? Ideal kan, sebab dia tak tulis pun silicon ke, dia tak tulis germanium ke, itu maknanya dia adalah diode ideal. Okey? Beza tadi kita buat diode praktikal, kalau kita tengok dia ada tulis kat silicon kat situ. Ni dia tak tulis. So bila dia tak tulis apa-apa, maksudnya ini adalah diode ideal. Okey, sekarang baru kita mulakan kita punya analisis. Step yang kedua. During positive cycle of input. Input tu maknanya input dekat V secondary lah. Ni. Ni. Yang sini ni. Ni input kita sekarang, V secondary. Lepas tu kita ada 2 cycle. Sini positive cycle. Ni positive cycle. Kemudian bahagian sini, yang merah saya buat ni, ini adalah negative cycle. Okay. Lepas daripada tu, okay tengok sekarang ni saya tengah buat yang positive cycle. Yang positif. Diode manakah yang on? Jadi kita punya looping tu, kita punya loop tu, dia akan pergi macam ni. Dia akan, sebab bila saya sebut positive cycle, maksudnya kita punya cycle tu akan pergi ikut jam. Sekali lagi saya ulang, bila kita buat positive cycle, maknanya kita punya loop tu akan pergi ikut jam, ikut arah jam. Okay, kita akan mula daripada sini. Okay, dia akan pergi sini. Sampai sini dia jumpa 2 cabang. Dia nak pergi mana? Kita punya looping ni. Nak pergi arah D1 ke nak pergi arah D2 agaknya? D2. Kenapa dia pergi arah D2? Baik tu je. Sebab dia close. Sebab dia close. Jam lah. sebab dia pergi direction ke V kosong. Bukan macam tu. Sekejap Nanti kejap. Saya rasa cara ni confusing. Okay, ni kita punya lita tadi. Okay. Jadi untuk yang ini kita akan dapat satu loop penuh. Jadi kita punya looping tu kalau nak senang kita mulakan daripada ground sini. Mula daripada ground. Jangan mula daripada sini. Nanti kita tak jumpa, nanti loop kita tu kita confuse. Okay. So mulakan daripada ground sini. Dia ada banyak cara lah. Kita pegang kepada satu cara je. Mula daripada ground. Okay. So bila kat sini, dia akan ada dua cabang. Satu di 1, satu lagi di 4. Dia akan pilih mana dia nak lalu? Di 1. Dia akan pilih di 1. Lepas dia pilih di 1, dekat sini dia nak pergi mana? Betul ke saya punya rajah ni? Rajah saya betul? Okay. So lepas dia lalu di 1, dia nak pergi mana? Dia nak ke sini ke? D2. Dia nak pergi sini ke? Dia nak pergi ke D2? D2. Dia nak pergi D2. Okay. So dia pergi D2 Dia pergi D2 macam ni. Lepas tu dia nak pergi mana? Dia nak pergi D3 ke dia nak pergi dekat output? Output.
dia pergi dekat output, terus ke bawah. Betul ke macam tu? Tak betul. Sebab mana dia punya laluan dekat V secondary? Dia tak ada voltage sumber. Macam mana dia nak hidup? Jadi looping kita tu salah. Okay, looping kita salah. Adakah saya terpadam semua gambar-gambar saya? Okay. Jadi sekarang ni, daripada sini, daripada ground ni, dia akan pilih, dia akan lalu dekat D4. Dia akan lalu dekat D4, lepas tu dia akan lalu sini. Sini, akan naik atas, baru dia jumpa, dia mesti kena lalu V secondary. Kalau looping yang kita pilih tu tak lalu V secondary, maknanya salah lah tu. So dekat sini, sampai dekat sini, lepas tu dekat sini agaknya dia nak lalu dekat D1 ke dia nak lalu dekat D2? D2. Kenapa tak lalu dekat D1? D1 close, open. Sebab dia terbalik ni. Kan sebab arah diode ni. Sebab arah diode ni arah diode tu reverse bias buat current tu. Jadi dia akan lalu dekat D2, lepas tu dia nak pergi D3 ke pergi V out? Dia akan pergi dekat V out. Okay, so itulah kita punya looping. Jadi apa yang berlaku adalah diode D1 dengan D3 ni adalah reverse bias. Jadi kita boleh tulis dekat sini, during positive cycle, diode D1 dan D3 reverse bias. Therefore, diode tu kita akan open. Okay, jadi diode ni kita akan open. Diode tu kita open. Okay, so dia jadi macam ni lah. Dia open. Macam tu. Okay, sekarang bacakan saya KVL dia. Lepas tu apa yang saya nak buat dengan D2 dengan D4 Apa saya nak buat dengan D2 dengan D4? D2 dan D4. Apa saya nak buat dengan dia? Yang reverse bias tu dah ni. Yang reverse bias tu dah kita open. Habis yang D2 dengan D4 tu dia forward bias. Habis apa yang kita nak buat dengan dia? Diode D2 dan D4 forward bias. Jadi bila dia forward bias, apa yang saya nak buat dengan dia? Saya tak dengar, kuat sikit suara. Kita akan ganti dengan potential voltage ke? Apa yang kita nak buat dengan dia? D2 dengan D4. Kita shortkan. Kita akan shortkan. Kita akan shortkan sebab apa? Sebab kita pakai ideal diode. Sebab tu kita tak gantikan dengan dia punya potential voltage. Jadi diode dekat sini. Diode dekat sini kita akan shortkan. Ni pun kita akan shortkan. Okay, jadi apakah dia punya KVL? Bacakan saya dia punya KVL untuk loop itu. Apa KVL dia? V secondary. Dia punya polarity tu kena sebut. Positif. Okey, lepas tu? Lepas tu apa? Positif V output. Positif ke negatif? Negatif. Positif ke negatif? Negatif. Negatif V out equals to 0. Jadi sebenarnya bila dah shorted ni, kita punya looping tu akan jadi lagi simple lah. Jadi apa yang kita dapat dekat sini, V output peak, dia punya peak voltage tu samalah dengan V secondary peak. Iaitu nilai dia adalah 20 volt. Jadi kita boleh lukis kita punya signal macam ni. During positive cycle, sini adalah 20 volt. Ini adalah V out dalam volt. Ni dia punya masa.
Okay, lepas tu kita buat pula during negative cycle. So step 3, during negative cycle. During negative cycle, dia sama juga macam tadi. Saya akan masukkan balik semua diode-diode saya. So ni arah sini, ni arah sini, sini. Okay. Jadi during negative cycle, okay. Okay. During negative cycle, diode mana pula yang on? During negative cycle kat sini pula. Diode mana yang on? Diode mana yang on? Agak susah jugalah kalau tak ada orang nak respon kat saya. Macam tu you all study sendiri aje lah, senang. Memang tak perlu respon. Saya tanya diode mana yang kena on? Bila during negative cycle ni? D1 and D3 Tadi masa positive cycle, D1 dengan D3 dah reverse bias. D2 dengan D4 dah forward bias. Jadi during another cycle, mestilah dia opposite. Jadi apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat diode D2 dan D4 pula dia akan jadi reverse bias. Diode D1 dan D3 dia akan jadi forward bias. Bila kita buat negative cycle, maknanya looping kita akan pergi lawan jam. Jadi daripada mana kita nak mula kita punya looping tu, kita akan mula daripada ground. Jadi bila kita dah tahu D2 dengan D4 ni reverse bias, jadi kita boleh open. Kita boleh open dia. Open sebab dia reverse bias. Lepas tu yang D1 dengan D3 ni dia forward bias. Jadi kita akan shortkan. Jadi kita punya looping tu, loop dia akan pergi daripada sini naik, lepas tu dia akan lalu sini, naik atas sini tak boleh lalu sebab situ open. Pergi sini, yang penting dia pergi lawan jam. Macam ni, arah arus dia. Sini, sini, sini dan keluar. Jadi apakah dia punya KVL? Tolong bacakan saya dia punya KVL. Negative V secondary. Negative V secondary. Plus. Plus ke minus? Minus. Minus. Minus V out equals to 0. Jadi masukkan value dia. Negative V secondary apa nilai dia? Apa? 20. 20 ataupun negative 20? Ni. Negative 20. Negative cycle. Negative 20 tolak dengan V out sama dengan kosong. Jadi V out sama dengan 20 volt. Okay, jadi during negative cycle, kita akan dapat satu signal. Kita akan dapat satu signal iaitu dengan amplitude 20 volt juga. Okay. So, maknanya pada dua-dua cycle of the input, kita akan ada output voltage. Jadi, dia punya beza adalah dekat dia punya frekuensi. So, tadi kita punya input macam ni. Okay, saya lukis balik. Ini input kita. Input kita, frekuensi, masa dekat sini adalah 20 millisecond. Ini adalah dia punya satu cycle. Tapi kalau kita tengok untuk full wave rectifier, dia punya full cycle dekat sini. Satu cycle dia dekat sini. Lepas tu dia dah berulang. So ini adalah cycle 2. Ini adalah cycle 1. Jadi kita tahu dekat sini adalah 20 millisecond. Jadi kalau separuh, sini adalah 10 millisecond. Jadi berapakah output frekuensi? Berapakah output frekuensi? Macam mana kita nak kira output frekuensi tu?
F output sama dengan 1 over T untuk satu cycle. Jadi masa untuk satu cycle adalah 1 bahagi 10 milisecond. Jadi berapakah frekuensi output? 1 bahagi 10? 1 bahagi 10 mili. 0.1. Berapa? 0.1. 0.1. Yep. 1 bahagi 10, 1 bahagi 10 mili 0.1 Cuba kira balik. Satu. 100 Hz. Yang ini saya tak faham kenapa you all menggunakan kalkulator. Jadi biarlah kalkulator yang kira. Kenapa tak nak masukkan unit? Saya selalu dapat macam ni. Mula-mula dulu saya tolerate, tapi lama kelamaan saya rasa memang saya tak boleh tolerate. So kalau dalam test ataupun exam, you tinggal unit ni sebab you tak key in unit dalam kalkulator, so saya tetap akan tolak 1 markah. Because of the unit. Jadi bila kita kira tu, kita akan dapat V output sama dengan 100 Hz. Jadi ciri yang pertama adalah kita nampak untuk full wave rectifier, dia punya output frekuensi adalah 2 kali input frekuensi. Sebab input frekuensi kita tadi tu adalah 50 Hz. Iaitu 1 bahagi 20 mili. Tapi output dia sebab satu cycle dia dah berkurang ni. Satu cycle dia dah jadi 10 mili. Jadi dia punya output tu adalah 2 kali input frekuensi. Itu dia punya ciri-ciri lah. Jadi bila kita dah dapat yang ini, kita boleh calculate dia punya VRMS. Root mean square. So V out RMS equals to V out peak bahagi dengan pi. Pi ke 2 pi? Saya dah lupa. Nanti saya check balik rumus dia. Untuk full wave rectifier. VRMS. Kejap saya dah lupa dia punya. V out RMS adalah V out peak bahagi dengan stud 2. V out RMS bahagi dengan stud 2. Tadi untuk half wave dia tak ada ni. Tapi untuk full wave dia ada tu. Dia ada square root tu. Jadi V out peak sama dengan 20 bahagi dengan square root tu. Berapa value dia? Belas 14.1 volt. Okey. Lepas tu kita boleh kira dia punya average voltage. Average voltage iaitu V average. V out average. V out average rumus dia adalah V out peak bahagi dengan 2 pi. V out average adalah V out peak bahagi dengan bahagi 2 V out peak, sorry. Saya tulis balik semula. 2 V out peak bahagi dengan pi. Tadi masa kita buat half wave, 2 tu tak ada. Untuk full wave ada 2. Jadi 2 kali dengan 20 bahagi dengan pi. So berapa dia punya V out average? Berapa V out average? Berapakah? 12.7. 12.7 volt.
Tu adalah dia punya V out average. Kalau saya nak tu adalah kalau nak kira dia punya I out average sama dengan V out average bahagi dengan RL. Tapi kita tak ada maklumat RL kan. Just take note on the ni lah. Ni dia punya rumus. So ni rumus-rumus penting lah ni. Rumus-rumus yang kena ingat untuk full wave. Okay. So sekarang kita tengok example yang kedua. Okay, ni example yang kedua. Example kedua. Kecil sangat kot. Nanti saya besarkan sikit. Ni example tu. Example 3, example 4 dah kot. Example 4. Okay. Yang atas-atas tu boleh buat sendiri. Yang saya concern kan adalah kat yang bawah ni. Yang ini adalah bridge rectifier. Macam mana tahu dia punya bridge? Macam mana kita nak tahu dia tu adalah bridge rectifier? Adalah dengan melihat kepada diode tu punya configuration. Kalau tengok configuration ni, agak-agaknya dia punya output signal tu macam mana dia punya rupa tu? Macam mana rupa output signal dia? Kalau tengok kepada configuration yang ini. Dia negatif. Bawah. Dia negatif. Okey. Sekarang ni saya nak masing-masing buat ni. Kemudian hantar dia punya solution dekat WhatsApp. Saya nak discuss jawapan yang you all buat. Buat sekarang. Saya bagi masa 10 minit. Lepas tu hantar dekat WhatsApp. Kemudian saya nak paparkan di sini untuk yang terpilih. Di second. Hantar dekat WhatsApp Saya menanti ni. Kalau time kelas kita ni buat supaya nanti tak guna masa lain untuk kita ni dekat pergi sini, dekat pergi sini. Sini, lalu sini, lalu sini, lalu sini, lalu sini. So yang biru tu adalah during negative cycle. Sebab apa saya panggil dia negative cycle? Sebab kalau kita tengok arah dia tu adalah lawan jam. Kalau tengok arrow ni arah dia lawan jam. Jadi during positive cycle, maksudnya bila positive cycle dia akan pergi doktor, kita boleh start daripada situ juga. Apa dia? Kita boleh start daripada kat VO tu juga. Boleh asalkan looping tu penuh. Boleh. Boleh, tak kisah. Asal looping tu dia complete. Dia ada source, dia ada pergi ground. Jangan ground bertemu ground. Tak lalu langsung V secondary tu salah sebab dia tak ada sumber. Jadi macam mana diode tu nak turn on? Jadi kita tengok dulu. During negative cycle maksudnya D2 dengan D3 yang on. During negative cycle. During negative cycle sepatutnya so during positive cycle during negative cycle kan during negatif ke during positif? Sebab dia pergi lawan jam tu. So during negative cycle. During negative cycle kita akan ada
D2 dan D4 yang on. So maksudnya D1 D2 dengan D3. So ini adalah 3. So D1 dengan D4 akan off. So off maksudnya reverse bias, on maksudnya forward bias. Jadi looping dia akan jadi, cuba bacakan kat saya. Cuba bacakan kat saya apa dia punya KVL tu, line biru tu. Plus VO. Plus VO. Minus Z. Sebelum tu diode ni dikata diode silicon kan. Jadi apa yang saya buat dengan ini? Saya akan gantikan. Ini saya akan gantikan. Yang ini kita akan open. Jadi dia akan jadi dia akan jadi macam ni. Saya tukar warna dulu. Jadi yang ini kita akan gantikan dia dengan positif, negatif. Ini pun kita akan ganti dengan positif, negatif. Lepas tu yang ini kita akan open. Ni pun kita akan open. Ni open. Okay. Jadi V output. Lepas tu positif V output, tolak 0.7. Lepas tu tolak V secondary. Tolak V secondary. Tolak 0.7 equals to 0. Okay. Jadi V output tolak 0.7 tolak dengan V secondary, apa nilai dia? Apa nilai V secondary? 12. 12 ke negatif 12? Negatif 12 sebab saya tengah buat negatif cycle ni. Ni saya tengah buat negatif cycle. Ni negatif cycle. Jadi tolak 12 tolak 0.7 equals to 0. Jadi V output sama dengan apa? 12 tolak dengan 1.4. 10.6. 10.6. 10.6 saya tak kira tau, betul lah tu. 10.6 volt. Tu adalah V output peak during negative cycle. Jadi kat sini during negative cycle D2 dengan D3 on. D2 dengan D3 on. Terbalik lah yang ni. Okay. Kita kena faham tau. Jangan kita main agak-agak je. Dan yang ini kenapa V output dia jadi 12? Sebab anggap ideal Ni sebab anggap ideal ni. Tapi dalam soalan tu kata tadi, diode adalah silicon. Kalau diode ni ideal, 12 ni betul. Tapi sebab soalan tadi cakap, diode adalah made from silicon. Okay, so itu during negative cycle. Sekarang ni during positive cycle, mana dia nak pergi? During positive cycle. Mana tahu keluar soalan final pula soalan macam gini. Jadi kita kena faham. Soalan ni macam gini tadi. Macam gini. Okay. Macam mana? During positive cycle pula. Mana kita nak pergi ni during positive cycle? Dia pergi situ. Oh, lupa taruh ground. During positive cycle, so dia akan pergi macam ni. So during negative cycle, dia sebenarnya akan jadi the opposite lah. Jadi bila during negative cycle, kalau tadi D2 dengan D3 dah on, sekarang D3 dengan D2 ni akan jadi off. D1 dengan D4 pula yang on. Jadi dia akan jadi sini akan jadi open.
Sini akan jadi open. Sini akan gantikan dengan 0.7. Dia akan jadi macam ni. Saya confuse pula dengan Lita macam ni. Jadi lagi satu cycle tu macam mana dia nak pergi tu? Dia akan pergi macam gini. Macam mana dia nak pergi tu? Cuba cerita sikit dengan saya. Bantu saya ni. So dia akan mula daripada sini. Dia akan pergi sini. Saya takut Lita ni salah je ni. Sepatutnya akan ada jalan penyelesaian ni. Saya takut Lita ni salah. Tapi kejap kita tengok balik. So during positive cycle dia jalan kat sini. Dia akan macam ni. Jadi ada kemungkinan ke dia salah? Ni dia kata silicon type tadi ni. Dia kata silicon type. Jadi bila during positive cycle, negative cycle dia akan pergi dekat sini. Okay. Lepas tu kalau itu negative cycle. So kalau positive cycle dia akan pergi ikut jam. So arahnya arah diode ni. Masih is double. Okay. Kejap cubalah buat juga. Janganlah biarkan saya keseorangan diri buat ni. Okay, ni kalau saya view macam ni. So akan jadi saya view tengah ni. So sini adalah negatif positif out. Jadi kita akan ada nantilah saya check balik soalan ni. Ke ada siapa-siapa nak bagi tahu? Ada lagi tak yang hantar? Ada siapa? Nak memberikan idea? Kita pergi ke sini. Okay, jadi kalau during positive cycle, nanti saya check balik lah. Nanti saya check balik soalan ni. Okay. Nanti kita tengok ada tak soalan lain. Nanti saya cari soalan lain. D1 ada. So sini D1, sini D2. Okay, lepas tu dia nak pergi mana? Dia akan pergi sini. Dia sepatutnya lalu 2 diode. Kalau pakai yang macam soalan sebelum ni tak boleh tak? Pakai macam mana? Yang bentuk example satu. Lalu memang biasanya soalan memang bentuk bridge macam ni. Memang soalan bentuk macam ni. Tapi yang ini saya nak buat kelainan. Jadi saya tukarlah configuration tu jadi macam ni. Saya macam tak nampak jalan kenapa dia tak ada ni. Saya rasa sebelum ni saya buat tak ada correction ni. Dia akan pergi daripada sini, dia akan masuk sini.
Okey. Dia akan pergi sini, 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 sini. Okey. So sini D1, sini D2, sini adalah D4, sini adalah D3. Okey. Jadi during positive cycle, kita start daripada sini, dia pergi sini. Sebab dia kena ikut diode tu mesti arus dia tu pergi anode ke cathode tau. So dia pergi sini, dia pergi sini, sini, sini dan sini. Okey tak macam tu? Betul kan? Jadi, nampak macam betul Tapi configuration ni membuatkan saya confused. Mana tadi Aina buat. So dia kata during positive cycle, D1 dengan D4 yang open. Terbalik. During positive cycle, D1 dengan D4 on. Macam tu lah. Oh, saya dah nampak dah. Okay, saya dah nampak Okay, kita buat balik semula. Kita mulakan hidup baru. Okay. Okay. Sini D1, sini D2. Okay, sini D3, sini D4. Jadi faham kenapa saya pindahkan resistor ni? Sebenarnya saya combinekan dia punya ground ni dekat sini, saya letak kat sini. Jadi sini akan jadi positif, negatif, V out. Okay, itu faham kan? Faham Okay, sekarang kita nak buat during positive cycle. So during, wajah warna ni tak nampak ni. Sebab warna hitam. So during positive cycle, kita akan kita boleh mula daripada ground. Mula daripada ground pun boleh, tak ada masalah. Okay, daripada sini, okay, dia pergi dekat sini. Kemudian dia lalu sini, dia lalu sini, dia lalu V secondary, dia lalu sini dan ground. Ya, macam tu. Jadi during positive cycle, D1 dan D4 yang on. Manakala D2 dan D3 akan off. Jadi apa yang kita buat? Yang ini kita akan gantikan dan yang ini kita akan openkan. Jadi sini tadi positif, negatif. Yang ni kita akan open. Yang ni kita akan open. Yang ini macam ni. 0.7, 0.7. Boleh faham tak saya buat tu? Faham. Okey. Lepas tu apa KVL dia? Cuba baca kat saya. Jadi kita mula daripada sini kan. Tu yang kita dapat. Positif V out. Tolak 0.7. Tambah V secondary. Tolak 0.7 equals to 0. Jadi V out tolak 0.7, V secondary during positive cycle nilai dia adalah 12, tambah 12 tolak 0.7 equals to 0. Jadi V out sama dengan negatif 12 tambah 1.4. Itu yang dapat tadi berapa? 10 point apa? 10.6. Dapat 10.6 volt. 10.6 volt negatif. Okay. Lepas tu during negative cycle pula opposite lah. During negative cycle maknanya D1 dan D4 akan off. Manakala D2 dan D3 akan on. Okay. Jadi during negative cycle, okay, D3 akan on. Okay. Jadi saya padam kat sini je lah. So yang ini dia akan open. Okay. Jadi sini akan open. Sini akan open. Sini dia akan jadi
Macam tu. Sini dia akan jadi macam ni. Sini dia akan jadi macam ni. Jadi dia punya looping tu macam mana Looping dia tu nak pergi ke mana? Looping dia tu kita akan start. Dia yang penting kita dapat penuh. Kita akan pergi daripada ini putus ni. Okay, so kita akan pergi daripada sini. Kita akan pergi sini. During negative cycle kan? Oh, negative cycle terbalik. Negative cycle, kita akan mula daripada sini, pergi sini, sini, sini dan kembali ke sini. So ingat kalau negative cycle, dia punya arah tu mesti akan pergi lawan jam. Jadi apa yang kita dapat, dia punya tu during negative cycle, kita akan dapat positive V out. Positive V out. Apa tu? Tolak 0.7. Tolak V secondary. Tolak V secondary. Tolak 0.7 equals to 0. Okay. Jadi V out tolak 0.7 tolak nilai V secondary berapa? During negative 12. cycle. Berapa? Tolak 12. Tolak 12. Tolak 0.7 equals to 0. Jadi V output sama jugalah. Negative 12 tambah 1.4 sama dengan negative 10.6 volt. Okay, jadi kita punya signal tu akan jadi macam ni. Dia punya output signal. Ni kita punya T, ni kita punya V out. Jadi during negative cycle macam ni. Maknanya dua-dua cycle akan ada output iaitu nilai dia adalah 10.6 volt. Satu cycle tadi kita dah kira berapa tadi? Frekuensi dia berapa? Frekuensi dia 50. Jadi maknanya sini adalah 20 mili, sini adalah 10 mili. Jadi F out sama dengan 1/10 mili iaitu 100 Hz. Okay. Jadi daripada sini kita boleh kira dia punya V out RMS. V out RMS sama dengan V out peak bahagi dengan set 2. Negatif 10.6 bahagi dengan set 2. Berapa dapat? Kemudian kita boleh juga dapat kira dia punya V average iaitu sama dengan V out peak, 2 V out peak bahagi dengan pi. 2 kali dengan negatif 10.6. Jangan tertinggal pula negatif tu, bahagi dengan 2. So berapa dia punya nilai? Tu nanti boleh kira sendirilah. So itulah tamatnya rectifier. Baru sampai pulsating DC. Belum lagi kita dapat yang straight line DC voltage tu. Kalau tak ada apa soalan, saya nak pergi kepada filter pula. Filter. Filter ni senang sajalah. Okay. Ada soalan? Kita break seminit. Saya nak cari slide. Dia filter pulsating signal tadi tu untuk dia dapatkan ripple signal. Okay, ni cara macam mana dia berfungsi secara general lah. Okay, so during positive cycle, ini yang positive cycle Ni positive cycle sebab input kita tadi macam ni. Kita ada ini positive cycle, ini negative cycle. Okay, jadi during positive cycle, diode ni akan on. Okay, bila diode ni on, dia akan charge kapasitor ini. Dia akan charge kapasitor itu sehinggalah output voltage ini mencapai maksimum. Dia akan charge tadi, dia akan charge sampai peak dia ni. Maksimum voltage tu dekat sini. Kemudian bila dia sampai dekat maksimum ni, voltage ni akan menurun. Dia punya input ni akan menurun kan. So bila dia menurun,
Okay, bila dia menurun tu dia ada dia punya rate lah, rate untuk dia turun. Jadi dalam pada dia nak turun tu, voltage yang dia charge tu dalam pada dia turun macam ni, lepas tu dia akan sampai kepada negative cycle ni. Dalam erti kata lain macam ni lah. During positive cycle, kapasitor ni akan charge. Jadi voltage ni akan menaik. During negative cycle, diode ni akan open sebab during negative cycle, diode tu jadi reverse bias. Jadi bila dia jadi reverse bias, kapasitor ini akan discharge. Dia akan discharge. Itu konsep dia yang penting. Okay? Jadi kalau kita tengok dekat sini, tengok macam mana kita nak tahu kita punya filtering tu efektif ataupun tidak efektif. Yang hitam ni adalah kita punya output signal. Yang hitam Jadi semasa during positive cycle, kapasitor tu akan charge. Kapasitor tu akan charge. Kemudian during negative cycle, kapasitor tu akan discharge. Dia akan discharge. Lepas tu positive cycle balik, dia akan charge balik. Lepas tu negative cycle balik, dia akan charge balik, dia akan discharge. Macam ni. So ini adalah untuk half wave rectifier. Tengok pula yang full wave. Kalau yang full wave, during positive cycle, dia akan charge. During negative cycle, dia akan discharge. Sama je. Positive cycle, dia akan charge. Negative cycle, dia akan discharge. Macam tu. Tapi kalau kita nak tengok mana satu yang lagi efektif. Yang lagi efektif adalah menggunakan full wave rectifier. Sebab apa? Kalau kita macam mana kita nak tahu kita filter dengan efektif tu, maksudnya kita bagus ataupun tidak filter kita tu. Semakin kecil V ripple. Kan dekat sini kita ada V maximum, kita ada V minimum. Jadi beza antara V minimum, kita panggil kat sini V ripple peak to peak. V ripple peak to peak ataupun VR peak to peak. V ripple peak to peak ni dia sama dengan V maximum tolak dengan V minimum. Jadi macam mana kita nak tahu filtering tu berlaku dengan baik ataupun tidak? Kita nak V ripple peak to peak ni kecil. Semakin kecil, semakin bagus. Jadi kalau kita compare kan dua jenis signal ni, kalau kita compare kan dekat sini. Okay, kalau kita compare kita kat sini, untuk half wave rectifier, dia punya V ripple peak to peak ni agak besar. Sebab dia tak ada ni, dia discharge, lama dia discharge, baru dia bertemu balik dengan yang kat sini. Tapi kalau full wave rectifier dia discharge, lepas tu dia dah jumpa balik positif. Maksudnya signal tu menaik balik. Macam tu lah. Tak apa, nanti kita tengok example. Jadi rumus yang penting adalah, ada 3 rumus penting. Satunya adalah V ripple peak to peak dan ripple factor. Ni adalah ripple factor. Kemudian V ripple peak to peak average. Rumus-rumus ini kita akan bekalkan di dalam final exam dan juga test. Tetapi kita tak tulis rumus ini full wave punya, rumus ini half wave punya. Okay? Itu yang kena tahu. So rumus ni jangan risau, tak perlu hafal. Okay. Sekarang ni ni adalah example nanti saya tengok dulu. The amplitude of one signal 43.7 determine the ripple voltage of the output signal and the ripple factor RL. Okey. Sekarang okey, biar saya ni dulu, saya nak hantar ke OneNote dulu benda ni.
Saya harap sampai saya rasa akan masuk sampai filtering ni. Saya rasa. Tapi saya akan confirm balik. Tapi apa yang kita dah ada topik-topik yang dah tak masuk final exam. Saya rasa antara topik ni inilah sebab kita dah uji dalam test. Dalam final exam kita akan topik ni tak cover. Tapi saya akan confirmkan balik. Saya macam dah lupa. Jadi senang sikit lah. Dah kurang sikit lah yang nak ni. Kejap saya share saya punya screen. Okay. Sekarang ni Lita kita ni, ini adalah output. Ini adalah sambungan yang tadi. Saya ambil sambungan yang tadi. So ini adalah kita punya output signal. 43.7. So bila 43.7 determine the ripple voltage of the output signal and the ripple factor for RL 1 kilo dan RL 1.5 kilo. Maksudnya ada 2 RL lah. Tapi dia punya output signal tu, inilah dia punya output signal. Sama je untuk dua-dua resistor tu. Sebab masa kita kira analisis tadi, kita tak ada pun. Masa kita nak draw kita punya output signal tadi tu, RL tak ada peranan pun. Okay, jadi yang ini adalah kita punya output signal. Bila kita ambil kapasitor, kita letak dekat sini. Okay, bila kita letak dekat sini, dia akan jadi dia punya signal tu dia akan jadi macam ni. Kalau tak nak fikir banyak, fikir macam gini je. Dia akan jadi dia akan ada threshold untuk dia charge lah. Untuk positive cycle dia dia akan charge sampai sini. Yang penting kita dapatkan dulu dia punya output signal macam ni. Yang penting yang biru ni kena ada dulu. Lepas tu during positive cycle dia akan bukan positive cycle lah. Masa kita punya signal tu menaik, masa output signal tu menaik, kapasitor tu dia akan charge sampai maksimum. Lepas tu dia akan discharge. Lepas tu dia jumpa balik signal naik, dia akan charge sampai maksimum, dia akan discharge. Jadi yang merah ni, yang saya lukis warna merah ni, ini adalah dia punya V out. Ini adalah V out. Kalau tak ada kapasitor, maknanya yang pulsating tu lah dia punya output signal. Tapi kalau kita tengok Lita kita tu ada kapasitor ini, output signal kita rupa dia yang merah itu, bukan yang hitam itu. Okay. Jadi kita akan ada dekat sini, ini adalah dia punya V minimum. Yang ini adalah dia punya V maximum. V maximum ni samalah dengan value ini. V out peak. V out peak. Okay. Jadi soalan ni apa yang dia nak sebenarnya? Draw and label completely the output waveform. Yang waveform kita adalah yang merah bukan yang biru. Saya draw dekat situ supaya kita mudah nampak. Jadi kita nak tahu apakah value V minimum ni. Untuk kita tahu value V minimum, kita kena tahu apakah value V ripple peak to peak. Sebab kita tahu V ripple peak to peak sama dengan V maximum tolak dengan V minimum. Sekarang ni kita tahu V maximum berapa. Ni V maximum. Kita tak tahu V minimum. Kita tak tahu V ripple peak to peak. Jadi untuk kita dapatkan V minimum tu, kita kena kira dulu V ripple peak to peak. Rumus dia adalah nanti kejap saya kena cari dulu. Rumus ni semua kita akan bagi jangan khawatir. Filter. Mana rumus tadi? Rumus for half wave rectifier. Okey, ni rumus dia. Okey. Ni rumus dia. Kalau boleh salin dulu.
Ada 3 rumus dekat sini. Ni semua rumus-rumus yang penting lah ni. Ni yang saya khawatir yang selalunya kita terlupa. Ni. V apa ni? F0 sama dengan Fi untuk half wave, F0 sama dengan 2Fy untuk full wave rectifier. Kenapa? Saya dah explain tadi. Ini adalah dia punya ripple factor, ini adalah V ripple peak to peak. Ni V ripple peak to peak average. Kita akan menggunakan rumus ini. Ni rumus yang kita nak ni. Ni saling lihat, nanti saya duk patah balik penat V ripple peak to peak. Jadi, apa rumus dia? V ripple peak to peak sama dengan V output bahagi dengan apa rumus dia? Ada orang lah ke? Apa rumus V ripple peak to peak tadi? P per F kosong RLC. V output bahagi dengan F output. bahagi dengan F output. Okey. RL C. Okey. Jadi ini adalah half wave kan. Jadi F output sama dengan F input. Jadi F input dia berapa? Ni 50 Hz. Okey, jadi V output peak lah. V output peak adalah ni. Jadi kita dapat 43.7 bahagi dengan 50 kali dengan 1 kilo. Dia ada 2 tadi dia suruh kita buat. 1 kilo, satu lagi 1.5 kilo. Kita buat dulu untuk 1 kilo. Darab dengan berapa nilai kapasitor dia? 200 mikro. 200 mikrofarad. Berapa dapat dia punya V ripple peak to peak? Okey. Berapa nilai dia V ripple peak to peak tu? Kita akan dapat 4.37 volt. Jadi dengan menggunakan equation ini, kita akan dapat kira dia punya V minimum. So V minimum sama dengan V ripple peak to peak tolak dengan V max tolak V ripple peak to peak. V minimum sama dengan V max. V max tolak dengan V ripple peak to peak. Sama dengan apa tu? V max adalah 43.7 tolak 4.37. Berapa dapat tu? 43.7 tolak dengan kita akan dapat 39.33 volt. So itu adalah dia punya V minimum. Kalau kita perhatikan dekat sini, kita akan nampak dia punya V ripple peak to peak dia memang besar. Ni memang value untuk half wave lah. Cuba kita tengok pula kalau RL tu untuk RL equals to 1.5 kilo ohm. Berapa pula V ripple peak to peak tu dapat? V ripple peak to peak akan sama dengan 43.7 bahagi dengan 50 kali 1.5 K kali 200 mikrofarad. Berapa agak-agak dapat tu?
Jadi kita akan dapat 2.13 volt. Jadi dia punya V minimum sama dengan 43.7 tolak dengan 2.913, iaitu kita akan dapat 40.8 volt. Jadi kalau kita tengok bila nilai load kita tu meningkat, dia punya V ripple peak to peak tu makin kecil. Lagi satu, macam mana kita nak tahu dia punya filtering tu berlaku dengan baik ataupun tidak, kita boleh kira dia punya ripple factor. Dia punya ripple factor, kalau kita kira dekat sini, ripple factor untuk 1 kilo ohm, kita akan dapat 0.03. Tapi kalau kita kira untuk RL 1.5 kilo ohm, kita akan dapat 0.02. Jadi sebenarnya ripple factor ni makin kecil makin bagus. Okay, ni lah rupa kita punya output signal. Ni rupa dia, kita punya output signal tu. Okay, itu untuk half wave rectifier. Untuk full wave rectifier, okay, yang saya cakap tadi, kita akan fokus kepada bridge rectifier. Kalau dekat sini, draw the output voltage waveform, then calculate V ripple peak to peak average. Jadi yang ini dia dah bagi dia punya output signal dekat sini. Jadi kita dah tak payah analisis lagi. Kita ambil kapasitor, kita letak paralel dekat sini. Nanti dia punya output signal tu dia akan jadi ripple voltage. Ni output signal dia akan jadi ripple voltage. Okay. Memandangkan ini adalah full wave rectifier. Rumus dia ini. Ini rumus dia. Tapi frekuensi ini, F out ni, dia akan sama dengan 2Fi. Dia akan sama dengan 2Fi. Sebab kita punya F input adalah 50 Hz. Ni yang kena berhati-hati ni. Jadi V out peak, ini kita punya V out peak 28.28 bahagi dengan RL. Mana RL? RL 2 kilo. RL 2 kilo kali dengan kapasitor 100 kali dengan 50. Apa silapnya dekat sini? Apa silapnya dekat situ? Ada siapa-siapa boleh identify apa silapnya di situ? FO dia silap. FO dia silap. Sepatutnya dia kena ada 2 depan ni kan? Jadi apa nilai yang baru? 100. 100? Yelah, nilai dia 100 ni. Nilai V ripple peak to peak yang baru. Kita akan dapat 1.414 volt. Okay, kemudian dia punya ripple factor. Saya rasa ripple factor ni betul ni. Rumus ripple factor ni. Mana dari rumus saya? Ripple factor F0 kan? Okay. So ripple factor untuk full wave. Jadi ni pun silap ni. Silap kat sini. Kan? Sini sepatutnya 2 kali 50. Jadi apakah nilai yang baru? Apakah nilai yang baru di situ? Saya dapat 0.014. Jadi daripada ini kita punya peak signal. So 28.28 adalah V out max tadi, V out peak tadi. Lepas tu kita punya V ripple peak to peak kita dah dapat 1.414. Jadi nak dapatkan dia punya V minimum, ini adalah 1.414. Jadi nilai yang baru tu apa?
28.27. Ni adalah 28.27. 28.27. Agak-agak bagus ke filtering kita ni? Filter kita ni bagus tak? Agak-agaknya. Bagus ke kita punya filter ni? Bagus tak agak-agaknya? Filtering kita ni berlaku dengan baik ataupun tidak? Kurang baik. Kenapa kurang baik tu? Sorry, kalau ikut yang 28.27 plus dengan 28.28 lah, so okey Doktor. Okey. Dia V-ripple peak to peak ni kita nak sekecil yang mungkin. Sekecil yang mungkin. Jadi bila kita tengok kat sini, beza dia 28.27 dengan 28.27. Lebih kurang 0.01 je kan? Betul tak? Jadi memang baguslah. Itu yang kita nak. Kalau kita tengok ripple factor dia pun memang kecil. Ripple factor dia. So itu menunjukkan filtering tu berlaku dengan baik. Jadi apa yang kita buat adalah kita kena pilih value kapasitor ni, kita kena pilih value yang betul. Kita kena pilih value yang betul supaya filtering tu berlaku dengan baik. Tapi kalau kita pilih salah value ni, memang dia akan effect dia punya V-ripple peak to peak ni lah. Itu saja berkaitan dengan ripple. Ni ripple voltage. So masukkan je lah. Kita boleh kira. Dia punya V-ripple peak to peak average. Okay, so itu adalah 3 rumus berkaitan dengan filtering. Oh, dah habis dah. Dah habis. Okay, ada soalan? Berkaitan dengan filtering. Kalau tak ada soalan, kita rehat 10 minit lah. Kita rehat 10 minit sebelum kita masuk part yang terakhir iaitu voltage regulator. Sepatutnya 8 jam Saya macam tak percaya pula 8 jam. Okay Doktor. Okay, rehat 10 minit. Nanti come back in 10 minutes. Bias region. Yang ini adalah reverse bias region. Breakdown region kat sini. Ni nama dia breakdown region. Okay, breakdown region. Jadi dekat dia adalah diode yang biasa kita pakai yang simbol dia macam ni, dia tak boleh, dia hanya working dalam forward bias atau reverse bias. Kalau kita voltage pada diode ni, kita apply dia sangat tinggi, dia akan terbakar. Okay, tapi kalau Zener diode, dia ni memang dicipta. Dia cipta untuk working dalam breakdown region ni. Tengok dia punya VD ni negatif. Okay, jadi dekat sini kita akan ada satu voltage yang kita namakan Zener voltage. Saya lukis balik ni. Jadi kita ada dia punya behavior dia macam ni. Ni Zener diode punya behavior. Okay. Saya lukis dia arah negatif sebab
Sini saya panggil IZ, sini kita panggil VZ. Zina voltage dengan zina current. Saya lukis dia arah negatif sebab breakdown region ni dekat arah sini. Jadi voltage dia kat sini kita namakan dia VZ, iaitu VZ ni adalah zina voltage. Okay. Zina voltage ni lah yang kita nak gunakan untuk fixkan voltage tu kepada voltage yang kita nak. Apa specialnya zina diode ni? Satunya dia boleh working, boleh operate lah. Boleh operate dalam breakdown region. Dalam breakdown region. Dan yang kedua, kalau kita tengok dekat sini, walaupun sini kalau kita tengok dekat paksi Y ni, dia adalah current tau. Jadi walaupun current ni tinggi, walaupun current ni menaik macam gini, dia naik tinggi, tapi voltage dia tetap fix. Dia tetap fix kepada satu voltage. Kita kena pandang dia kalau macam terbalik lah. Kalau saya kata increase tu sebenarnya dia increase ke negatif. Sebab dia working di dalam zina, dia working dalam kawasan yang negatif ni. Okay. Jadi kebaikannya yang kedua adalah walaupun zina current increase, okay, walaupun zina current increase, voltage VZ maintain. Dia tak bertukar. Dia maintain je. Walaupun current ni turun dengan mendadaknya, voltage dia tetap macam tu. Voltage dia tetap voltage VZ. Jadi kebolehan dia memaintainkan voltage VZ tu membolehkan dia digunakan sebagai voltage regulator. Voltage regulator ni adalah satu bahagian untuk menetapkan voltage. Dia regulate. Dia nak menetapkan voltage kepada satu voltage yang kita nak. Okey. Jadi okey, sini. Jadi ada 3 jenis voltage regulation yang kita nak belajar. 3 jenis. Yang pertama adalah fixed VS dan RL. Okay, kemudian fixed VS dan variable RL, variable VS dan fixed RL. Okay, ni ada 3 benda yang dia punya kategori lah. Macam mana voltage regulation punya cases tu. Tapi dalam kursus ini saya nak fokuskan kepada yang pertama sahaja. Okay. Fixed VS ni, RL ni kita tahulah, RL ni kita punya device tadi, kita punya load tadi, kita punya komputer, kita punya handphone. VS ni tadi, VS ini adalah output daripada filter. Output daripada filter. Okay. Macam mana? Apa nama output daripada filter tadi tu? Apa nama output dia? Apa nama output daripada filter tadi? Okay. Ada lagi ke tak tu? Cuba jawab saya tanya. Apa nama output yang daripada filter tadi tu? Pulsating ke? Ripple ke? AC ke? Ripple. Ripple. Output daripada si filter tadi tu, dia ada ripple. Dia punya signal tu macam ni. Kita tak nak signal yang macam ni. Kita nak satu voltage yang lurus. Kita nak ada lurus. Barulah nama dia DC voltage. V ripple ni bukan DC voltage. Ni bukan DC voltage. Jadi VS ni tadi sebenarnya adalah V ripple ni lah. Tapi kita panggil fixed VS, kita assume kita assume maksudnya dia punya ripple ni sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Jadi dia hanya ada satu voltage je lah. Ini dia punya cases. Nak bagi simple kita panggil okay, contoh. Kalau fixed VS maknanya dia ada V minimum dengan V maximum. Itu fixed VS pula, terbalik.
Sebalik silap. Kalau macam ni, kalau fix VS, kita anggap macam dia punya V average. Macam dia punya V average, dia ada satu voltage je. Tapi kalau variable VS, maknanya kita ada V min dengan V max tadi. Fix ni maksudnya dalam erti kata lain, dia punya V ripple peak to peak tadi ni sangat kecil. Which is mungkin tak praktikal lah. Jadi kita nak tengok on the first case tu. Jadi bila kita buat kalaulah kita punya V ripple peak to peak ni besar, maknanya kita punya voltage regulator ni kena bekerja keras untuk meluruskan voltage itu. Tapi kalau V ripple peak to peak kita ni kecil, maknanya kita punya voltage regulator ni dia tak perlu bekerja keras sangat. Dia adjust sikit-sikit, dia dah boleh dapat satu voltage yang lurus. Tapi kalau dia punya V ripple peak to peak ni tadi besar kan, macam ni, voltage regulator ni teruk lah nak luruskan ni sebab dia punya V ripple ni. Sebab tu kita desire V ripple peak to peak mesti sekecil yang boleh. Sebab tu kita kena pilih proper value of V ripple ni. Proper value of capacitor. Okay. Jadi macam saya cakap tadi, kita akan saya akan fokuskan kepada kes yang pertama sahaja, iaitu fix VS dan fix RL. Okay, fix VS dan fix RL. Jadi kita tengok example. Saya kena copy ni masuk OneNote dulu. Kita tengok example mana kita nak buat. Saya terus buat example lah ya, senang. Slide saya sebenarnya pun sikit je. Saya memang buat slide saya sikit je. Tapi dalam tutorial yang saya dah bagi dalam WhatsApp tu memang adalah dia punya contoh-contoh soalan. Okay. Okay. Kita bawa voltage regulator voltage regulator. Kita habis satu topik besar hari ni. Satu power supply. Voltage regulator. Saya insert dulu. Okay. Saya share saya punya screen balik. Okay. Saya besarkan sikit supaya nampak dengan jelas. Okay, ini adalah contoh kita punya voltage regulator system. Di mana kalau kita tengok RL ni adalah kita punya device. Contohnya dekat charger laptop tadi tu kita nak 5 volt. Lepas tu ini kita letak paralel kepada load ni, kita letak satu Zener diode. Jadi Zener diode ni lah yang bertindak sebagai voltage regulator. Kemudian V input dekat sini, jangan confuse, V input ni adalah output daripada kapasitor. Output dari output dari bukan kapasitor, output daripada filter. Output daripada filter. Kemudian dekat sini kita ada RS. RS ni function dia adalah untuk limitkan current yang sampai kepada Zener diode ni supaya
Zener diode boleh operate dalam breakdown region. Jadi function RS is to limit current through VZ so that VZ maintain working in breakdown region. Kalau Zener diode ni dia tak work di dalam breakdown region, dia tak boleh bertindak sebagai voltage regulator. Contoh, kalaulah kita nak V output ni, V out ni kita nak dia 10 volt. Kita kena pakai Zener voltage yang mempunyai voltage Zener 10 volt. Kalau saya nak V out ni 5 volt, kita kena pakai Zener voltage yang mempunyai 5 volt. Kalau saya nak V out sama dengan 12 volt, Zener voltage saya mestilah mempunyai voltage 12 volt. Sebab dia paralel tau. Dia paralel. Jadi whatever voltage Zener, itulah voltage V out. Tu cara dia macam mana dia regulate. Okay. Jadi sekarang ni determine whether the Zener diode in voltage regulator circuit shown can act as a voltage regulator or not. Okay. Sekarang ni bila kita dapat lita yang macam ni, kita kena check dulu sama ada Zener kita ni bekerja, dia operate di dalam breakdown region ataupun tidak. Kalau Zener ni dalam breakdown region, ya, dia boleh jadi voltage regulator. Tapi kalau dia bukan dalam breakdown region, dia tidak boleh jadi voltage regulator. Itu yang first kita kena check the status of the Zener. So ini yang step yang pertama. Check the status of Zener diode. Okay. Sebab dia bagi kita kat sini ada dua. Satu untuk load bernilai 100 ohm. Lagi satu untuk bernilai 400 ohm. Kita cuba dulu yang pertama. Ini lita kita. Saya lukis balik ni. Ini kita punya Zener diode. Kemudian kita ada dekat sini kita punya load. Sini kita ada. Boleh juga kalau kita nak lukis. Kalau tak suka macam tu, kita boleh lukis macam ni. Pun boleh juga. So sini kita ada positif, negatif V in. Sini kita ada RS, sini kita ada RL, sini kita ada VZ. Okay. So cara dia macam mana kita nak check. Oh, sebelum saya lupa. Ini adalah simbol Zener diode. Ni simbol Zener diode. Okay. Dia punya polariti terbalik dengan polariti polariti normal diode tu. Kalau normal diode dia macam ni. Sini positif, sini negatif. Tapi Zener diode dia terbalik. Sini adalah negatif, sini adalah positif. Dia terbalik. Dia punya polariti dengan normal diode. Okay. Jadi macam mana cara kita nak check adalah langkah pertama kita kena open Zener diode. Okay, kita kena open Zener diode so dia jadi macam ni. So bila kita open the Zener diode, kita nak kira dia punya Thevenin voltage. Positif, negatif, VTH. VTH tu dia punya Thevenin voltage. Okay, open Zener diode and calculate Thevenin voltage. Okay. So, maknanya sekarang ni voltage VTH ni adalah voltage across RL. Jadi dengan menggunakan voltage divider rule, kita boleh kira VTH sama dengan RL bahagi dengan RL tambah dengan RS darab dengan V in. Okay. Jadi VTH sama dengan 100 ohm. 100 ohm kan? Kita buat yang ni dulu. RS adalah 200 ohm.
Okay. 100 tambah dengan 200 kali dengan 20. So berapa dapat VTH tu? Tolong saya kira sikit VTH tu dapat berapa? Kita akan dapat 6.67 volt. Dah dapat dia punya Thevenin voltage, barulah kita tengok dia boleh regulate voltage ataupun tidak. Macam mana kita nak tengok? Kita akan comparekan dia dengan Zener voltage. Okay, berapa kita punya Zener voltage? Zener voltage kita adalah 10 volt. 10 volt dekat sini. Kemudian apa ni? 6.67 dekat mana? 6.67. Bila kita buat ni kita kena tengok on the negative side. Dekat side yang negatif. Sebab yang ini faham tak saya cakap Ini adalah V Zener. Sebab dia dekat ruangan yang negatif. So kita sebut negatif 10 lah, senang. Dia 10. Jadi 6.67 dekat mana? Dia 6.67 ni sebenarnya dia adalah negatif 6.67. VZ ni sebenarnya adalah negatif 10. Kalau dari segi dia punya paksi itulah. Tapi kita tak tulislah negatif ni. Jadi 6.67 dia lebih kurang dekat sini. 6.67. So ini adalah dia punya VTH. Bukan yang dekat positive side Bukan dekat positive side. Dia dekat yang dekat negative side ni. Sebab apa jadi macam tu? Sebab ni tadilah. Tapi saya tak nak cerita yang tu. Nanti pening. Okay. Jadi sekarang ni apa yang kita dapati? Kita dapati VTH lagi kecil daripada VZ. Ini bermakna Zener diode not working in breakdown region. Jadi therefore tidak boleh regulate voltage. Tidak boleh regulate voltage. Jadi, bila dia tidak boleh regulate voltage, sini kita ada positif negatif V out Positif negatif V out. Jadi, bila dia tidak boleh regulate voltage, maknanya Zener diode dekat sini akan open. Zener is off and open. Jadi dia open lah kat sini. Okay, dia jadi open. Jadi bila dia open, maksudnya V out ni tadi, V out kat sini ni, dia akan sama dengan VTH. V out akan sama dengan VTH, iaitu sama dengan 6.67 volt. Dia tak regulate dah apa voltage pun. Ni regulation tidak berlaku. Sebab apa? Sebab Zener diode tu dia off. Dia tak working in the breakdown region. Sebab dia punya VTH lagi kecil daripada VZ. Jadi apa yang soalan tu nak tadi ni? Dia nak VL, IL. Dia nak VL. VL ni adalah V out ni. V out, IL, IZ and IR. IR dekat sini adalah IS sebenarnya. Okay. Jadi dekat sini kalau saya tulis balik, sini adalah IS, sini adalah IL, sini adalah IZ. Okay. Jadi V out kita dah dapat dah. V out sama dengan VTH iaitu 6.67 volt. Berapakah IZ? IZ dekat sini kalau kita nampak dekat sini dah open. Bila dah open, jadi IZ tu sama dengan kosong. Dah tentulah dia sama dengan kosong sebab Zener ni off. Tu yang kedua. Kemudian bila sini dah open, lita ni dia jadi macam satu lita siri.
Jadi apa yang kita nampak adalah IS dia sama dengan IL. Kalau kita ambil dia punya KVL, kita akan dapat positif V in minus IS RS minus V out equals to 0. Jadi IS iaitu samalah dengan IL sama dengan V in minus V out divided by RS. Jadi kita akan dapat V in adalah 20 tolak dengan V out adalah 6.67 bahagi dengan 200. Tolong kira sikit berapa dapat. Saya faham semua penat. Saya lagi penat sebab saya adalah orang yang bercakap. Tapi kita cuba buat. Bantu-membantu. Bahagi dengan 200. Sama dengan 66.65 mili. 66.65 mili ampere. Tu dia. Tu dia punya dia punya value yang dia nak. Okey, sekarang kita cuba pula yang kedua. Yang kedua dia bagi kalaulah RL 400 ohm, boleh tak zina ni regulate the voltage? Jadi kita akan menggunakan cara yang sama. Okey, dekat sini kita nak buat if RL equals to 400 ohm. Kita kena check dulu status zina diode tu. Kalau load kita 400 ohm, mampu tak zina diode tu regulate the output voltage? Okay. Sebab kita pakai dekat sini zina diode 10 volt. Maknanya V out ni dia akan sama dengan 10 volt. Kalau zina diode ni on, iaitu dia working dalam breakdown region. Tadi kes yang pertama dia tak boleh regulate sebab VTH lagi kecil daripada VZ. Sekarang kita cuba pula kalau load ni 400. Jadi macam biasa kita open zina diode ni. Lepas tu kita kirakan dia punya positif, negatif VTH. Dia punya Thevenin voltage. Thevenin voltage dia adalah RL plus dengan RS kali dengan V in. RL dia adalah 400 bahagi 400 tambah dengan 200 darab dengan 20. Berapa dapat tu VTH tu? Minta tolong kira sikit. 13.3. Okey, berapa dapat? 13. 13.3 volt. 13.3 volt. Okey, sekarang kita tengok. Kita lukis garis. Ini adalah 10 volt zina diode dia. 13 dekat sini. Ni adalah VTH. Jadi apa yang kita dapati? Kita dapati VTH lagi besar daripada VZ. Ini bermakna zina diode ni working dalam breakdown region. Okay, zina diode working dalam breakdown region. Okay. Jadi dia boleh regulate voltage. Dia boleh regulate voltage. Jadi bila dia on, iaitu dia working dalam breakdown region, apa yang berlaku adalah, ni kita punya load tadi, ni kita punya positif, negatif V in. Dekat sini kita akan gantikan dia dengan dia punya zina voltage. So dia punya rupa tadi macam ni. Okay. So sini adalah negatif, sini adalah positif. So sini dia akan jadi macam ni. 10 volt. Kena ikut polariti ni lah. Positif dekat atas. Jadi sini kita ada positif, negatif, V out. Yang ini kita ada RS tadi. Jadi ini adalah IS, ini adalah IZ,
ini adalah IL. Okay. Jadi bila Zener diode ni working dalam breakdown region, dia boleh regulate voltage dalam oleh itu dia ni paralel ni, dua ni dia paralel. Jadi V out sama dengan VZ sama dengan 10 volt. Tu yang kita dapat tadi 5 volt dekat handphone, dekat charger tadi tu. Ni contohlah secara basicnya. 5 volt maknanya kalau dekat charger tadi dia tulis 5 volt, maknanya dia punya Zener adalah 5 volt lah. Kalau nak 10 volt kita kena guna Zener tu 10 volt. Okey. Lepas tu sekarang ni dia nak current IL. Kita dah tahu dah voltage ni adalah 10 volt. Kita tahu dah dia punya RL 400. Jadi IL sama dengan V output bahagi dengan RL. Iaitu V output adalah 10 bahagi dengan 400. Berapakah nilai IL? $25 mili. Betul lah tu. Saya tak kira 25 miliampere. Okay. Kemudian dia nak kita cari IS. Kita tahu dekat point sini adalah VZ. Jadi IS sama dengan V in tolak dengan VZ bahagi dengan RS. Jadi 20 tolak dengan 10 bahagi dengan 200. Berapa dapat nilai IS tu? $50 Okay, 50 miliampere. Okay. Lepas tu kita nak VZ ni, kita nak IZ ni. IZ ni kita boleh guna current Kirchhoff law. Current Kirchhoff law. Kirchhoff current law. Kirchhoff KCL. Kirchhoff current law. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, IS masuk, keluar ada apa? Ada dua current. Sama dengan IL plus IZ. Jadi daripada persamaan pertama ni, kita boleh rearrange IZ sama dengan IS minus IL. Iaitu 50 mili tolak 25 mili. Jadi IZ sama dengan 25 miliampere. So maksudnya kalau kita tengoklah dekat sini, fix VS ni maknanya kita akan bagi input ni satu voltage je. Dia tak ada Vmin, Vmax tak ada. Tu simple sikit lah. So itulah voltage regulator. Kita kena pilih bila kita ada load resistor, kita kena pilih nilai Zener yang bersesuaian. Kalau nilai Zener kita tu tak sesuai, takut dia tak working dalam breakdown region lah. Jadi dia tak boleh pula regulate the output voltage. Jadi macam dalam kes ni, kalau kita load kita 400 ohm, dia boleh regulate the voltage. Okay. Ada soalan? Itu example. Habis? Saya tak ada soalan lain. Ada soalan tak? Saya rasa saya tak pasti test akan cover voltage regulator ni atau tidak. Saya akan update nanti. Ada soalan? Saya beri masa 3 minit, 2 minit je tinggal. Ataupun penat memang kita letih. Memang dalam kes ni 10 volt lah lurus.
Okay. So hari ni adalah berapa? 27/3 2021. Sikit U 2012. Kalau tak ada apa soalan dah, saya tamatkan kelas di sini. Kita akan jumpa sekejap je minggu hadapan.